Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hajati dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Firdaus bin Solehan, pemegang kad matriks bernombor D2021109975. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fadil bin Muhammad Ramli, bernombor kad matrik D2021 109973. Nama saya Jarol Sakaingilo, nomor matriks D202110999971. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Hazira binti Muhammad Ghani, nombor matrik D202110999976. Salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Chai Shuang yang memegang nombor matrik D200101099972. Hai, nama saya ialah Nur Hanisah binti Nur Syahidin, nombor matrik D202110999970. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Fasyana binti Fazli, memegang nombor kad matrik D2021109974. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Hajati dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 2 akan membincangkan mengenai Kerajaan Johor Riau yang merupakan kesinambungan kepada Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Selain itu, perbincangan tersebut turut memfokuskan berkaitan pengasasan, transformasi pentadbiran dan era kejatuhan Kerajaan Johor Riau. Terlebih dahulu, izinkan saya memulakan wadah bicara kita dengan sejarah pengasasan Johor Riau selama 110 tahun. Kerajaan Johor Riau telah diasaskan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah selepas kekalahan Melaka terhadap Portugis pada tahun 1511. Pemerintahan ini telah bermula pada tahun 1530 sehingga tahun 1640, di mana kerajaan ini telah bertahan selama 110 tahun daripada pelbagai ancaman luar. Seterusnya, peristiwa kemangkatan Sultan Mahmud Shah yang tidak meninggalkan sebarang waris telah menyebabkan pentadbiran di Johor bertukar kepada pemerintahan bendahara. Disebabkan pertukaran pemerintahan ini, berlaku pelbagai perang dan usaha untuk mengekalkan kuasa dagangan. Perkara ini telah menyebabkan ibu negeri Johor telah berpindah sebanyak 20 kali, iaitu di sepanjang Sungai Johor sehinggalah Kepulauan Riau. Saya akan menceritakan tentang peperangan Tiga Segi. Perang Tiga Segi ini melibatkan Kerajaan Johor, Portugis di Melaka dan Aceh yang berlaku sekitar tahun 1512 hingga 1587. Johor menyerang Portugis kerana ingin merampas semula Kerajaan Melaka yang telah jatuh ke dalam tangan Portugis pada tahun 1511. Aceh menyerang Portugis dan Johor kerana perdagangan Aceh tergugat oleh dua kuasa ini. Portugis pula menyerang Johor kerana beranggapan Johor bersatu dengan Aceh untuk menyerang Portugis. Peperangan yang sering berlaku ini menyebabkan perdagangan di Selat Melaka terjejas dan kehidupan masyarakat terganggu. Hal ini kerana Selat Melaka merupakan satu laluan perdagangan yang terpenting di Nusantara pada masa itu. Seterusnya saya akan membincangkan pula tentang perjanjian di antara Kerajaan Johor Riau dan Belanda. Belanda mula bertapak di tanah Melayu seawal abad ke-17 dengan tujuan untuk menguasai Selat Melaka serta menghalau Portugis. Alternatif awal yang dilakukan adalah penubuhan syarikat Hindia Timur Belanda dengan menguasai perdagangan di Selat Melaka sekaligus melemahkan perdagangan Portugis di Selat Melaka. Perkara ini berjaya dihidu oleh Kerajaan Johor Riau sehinggakan termeterainya perjanjian di antara kedua belah pihak. Perjanjian ini memberi manfaat kepada kedua-dua pihak kerana bagi pihak Belanda, perjanjian ini ataupun pertolongan yang diberikan oleh Kerajaan Johor Riau memudahkan rancangan mereka untuk mengusir Portugis. Manakala bagi pihak Kerajaan Johor Riau pula, ianya memberi impak positif dari sudut perdagangan di Pelabuhan Riau. Namun perjanjian ini terlerai apabila Raja Haji pada tahun 1784 telah menyerang kapal biksi milik Belanda dan mengundang kemarahan Belanda di Melaka pada ketika itu. Impaknya Belanda telah menyerang Pelabuhan Riau dan memusnahkan Pelabuhan Riau begitu sahaja.
Peristiwa kemangkatan Sultan Mahmud Shah II mangkat dijunjung. Peristiwa ini berlaku ekoran daripada Baginda Sultan yang telah memukir janji kepada salah seorang pegawai Istana Baginda, iaitu Megat Sri Rama. Isteri Megat Sri Rama yang sedang hamil telah mengidamkan buah nangka milik Baginda Sultan. Disebabkan isteri Megat Sri Rama telah mencicip sedikit buah nangka milik Baginda Sultan, akhirnya Baginda telah murka dan menitahkan agar isteri Megat Sri Rama dibunuh. Megat Sri Rama yang baru pulang daripada menyelesaikan tugasan istana telah berasa sangat dendam dan marah kepada Baginda Sultan kerana telah membunuh isteri dan anak beliau. Disebabkan itu, beliau telah mencari peluang untuk membalas dendam kepada Baginda Sultan yang angkuh. Jika kerbau mempunyai tanduk, rutan yang lembut juga mempunyai unak, tuanku. Datuk Laksmana, kenapa biadab terhadap Sultan? Sultan Ariel, Sultanku sembah. Sultan Zalim, Sultanku serang. Akhirnya Megat Sri Rama telah memperolehi peluang dan membunuh Baginda ketika sedang dijunjung oleh rakyat. Kedatangan Raja Kecil dari Siak yang mendakwa bahawa beliau merupakan putera Sultan Mahmud Shah II telah menyebabkan kedudukan seorang bendahara yang bergelar Sultan tergugat. Hal ini dikatakan demikian kerana kehadiran Raja Kecil adalah untuk menuntut tahta kerajaan Johor. Oleh sebab itu, Raja Kecil bertindak untuk menyerang kerajaan Johor dengan meminta bantuan upu-upu Bugis. Namun, mereka memberi alasan untuk tidak membantu Raja Kecil walaupun pada awalnya mereka bersetuju dengan syarat-syarat yang tertentu. Walau bagaimanapun, orang-orang laut dan orang-orang Johor telah memberi kesetiaan untuk membantu Raja Kecil selepas Raja Kecil menunjukkan keabsahannya sebagai waris Sultan Kerajaan Johor. Akhirnya, dengan bantuan orang Minangkabau, orang-orang laut dan orang-orang Johor, Raja Kecil berjaya menawan kerajaan Johor dan bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Kekalahan Raja Kecil adalah disebabkan kerjasama Bugis dengan Raja Sulaiman. Buktinya, Raja Sulaiman meminta pertolongan Taim Parani untuk mendapatkan semula takhta, dan permintaan ini telah dipersetujui oleh Bugis kerana kekecewaannya tidak menentu jawatan yang tuan muda. Raja Kecil bermula-mulanya menjanjikan orang Bugis sekiranya menolongnya menaiki takhta akan melantik jawatannya. Namun, Bugis memberikan alasan kesanggup untuk mengkumpul orang sebelum merancangkan serangan. Raja Kecil dan askar Minangkabau terpaksa menyerang Johor terlebih dahulu setelah lama menunggu pertolongannya, dan seterusnya Raja Kecil telah berjaya melantik dirinya yang di-Pertua Besar Johor bergelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Kemudian Bugis datang menuntut janji pelantikan yang di-Pertua Muda, tetapi tidak diperkenankannya kerana mereka tidak memberikan bantuan kepada Raja Kecil. Akhirnya, Raja Kecil dikalahkan oleh Bugis dan bendahara tetap sebagai pengangan kuasa Johor. Kesimpulannya, ketiga-tiga peristiwa tersebut mendorong kerajaan Johor Riau menerima kemasukan kuasa luar yang dilihat sebagai pencabar di dalam tampuk pentadbiran Johor. Namun, implikasi yang lebih utama adalah ianya memberi kesedaran kepada generasi kini supaya menjaga tanah air tercinta. Yang baik dijadikan tauladan, yang buruk dijadikan sempadan. Sekian, terima kasih.